Baik, terima kasih kepada rakan setugas kita Nur Hayatul dan juga Ramizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria. Alhamdulillah ada penonton kita bersua dari daerah Tutong dan kita mengharapkan agar anda dalam keadaan walafiat hendaknya pada hari ini. Dan kita pasti ada di antara anda yang ingin melakukan apa jua aktiviti pada pagi ini. Kami doakan agar anda dapat melaksanakan apa jua kegiatan pada pagi ini dengan sempurna juga insya-Allah. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan pertandingan nyanyian untuk duo Vibe Duo anjuran Radio Television Brunei. Dan bagi daerah Tutong akan diadakan pada hari Ahad ini 14 hari bulan Jun 2026 di studio stesen RTB daerah Tutong. Jadi kepada anda yang mempunyai bakat dalam nyanyian, mengapa tidak untuk mengambil peluang ini bagi mengikuti pertandingan nyanyian untuk duo. Dan syarat-syarat yang dikenakan yang mana penyertaan dibukakan kepada penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar kuning dan ungu sahaja berumur 16 hingga 45 tahun bermula 1 Januari 2026 dan peserta boleh berduet bersama sesiapa sahaja dan ambillah peluang ini khusus pada penduduk kampung yang tinggal ataupun yang menetap di daerah Tutong untuk mencuba pertandingan nyanyian untuk duo ini. Baik, beberapa info semasa akan saya kongsikan lagi. Namun terlebih dahulu mari kita beralih pula untuk menyaksikan bahan rakaman yang kami bawakan dari daerah Tutong. Ditubuhkan pada tahun 1997, Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah di Jalan Sungai Basong, Tutong merupakan institusi kesihatan utama di daerah Tutong. Sebagai satu-satunya hospital kerajaan di daerah ini, hospital tersebut memainkan peranan yang signifikan dalam menyediakan perkhidmatan rawatan, pencegahan dan pemulihan kesihatan kepada orang ramai. Di samping itu, hospital ini turut menawarkan pelbagai perkhidmatan kepakaran bagi memastikan keperluan penjagaan kesihatan penduduk dapat dipenuhi secara menyeluruh. Salah satu perkhidmatan penting yang disediakan ialah perkhidmatan flebotomi, iaitu prosedur pengambilan sampel darah untuk tujuan pemeriksaan makmal, diagnosis penyakit, pemantauan rawatan serta penilaian status kesihatan pesakit. Perkhidmatan flebotomi bermula di Hospital Lama daerah Tutong dan kemudian berpindah ke Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ini pada tahun 1997. Tujuan utama pengambilan darah dalam perkhidmatan kesihatan ialah untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan kesihatan seseorang. Secara lebih khusus, ia bertujuan untuk pertama, membantu diagnosis penyakit, contohnya mengesan jangkitan, anemia, diabetes atau masalah organ seperti hati dan buah pinggang. Kemudian memantau keadaan kesihatan, melihat perkembangan penyakit atau keberkesanan rawatan yang sedang dijalankan. Ketiga, saringan kesihatan, iaitu mengesan masalah kesihatan lebih awal walaupun belum ada gejala atau tanda-tanda. Kemudian untuk menilai tahap komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, platelet, hormon atau bahan kimia tertentu. Dan last sekali, persediaan rawatan atau pembedahan, memastikan pesakit berada dalam keadaan selamat sebelum prosedur dilakukan. Ringkasnya, pengambilan darah adalah alat penting untuk membuat keputusan perubatan yang tepat dan selamat. Prosedur pengambilan darah melalui perkhidmatan flebotomi boleh dijalani oleh hampir semua individu yang mempunyai keperluan klinikal
dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebelum prosedur dijalankan, persetujuan pesakit perlu diperoleh, manakala bagi kanak-kanak atau individu yang tidak berkeupayaan, kebenaran hendaklah diberikan oleh ibu bapa dan penjaga. Selain itu, keadaan kesihatan individu juga perlu mengizinkan bagi memastikan prosedur dapat dilakukan dengan selamat. Walau bagaimanapun, pengambilan darah mungkin ditangguhkan atau tidak dijalankan sekiranya terdapat risiko kesihatan tertentu atau pesakit enggan memberikan persetujuan. Seseorang individu yang hendak menderma darah bolehlah datang secara walk-in ke tabung darah di makmal hospital ini pada hari bekerja mulai jam 8 hingga 11.30 waktu pagi dan 1.45 hingga 4 petang. Semasa walk-in, penderma darah tersebut adalah sangat-sangat dialu-alukan untuk mendaftar dan mengisi borang penilaian kesihatan penderma darah atau Donor Health Assessment Questionnaire menggunakan aplikasi Bloodcard. Bagi yang tidak ada aplikasi Bloodcard, bolehlah mengisi borang fizikal di HAQ tersebut. Pegawai tabung darah akan meneliti borang yang telah diisi dalam app Bloodcard atau borang kertas bagi memastikan penderma darah tersebut boleh menderma darah atau tidak. Pengesahan identiti dan latar belakang pesakit sangat penting dalam sebelum prosedur pengambilan darah dijalankan bagi memastikan keselamatan pesakit dan ketepatan perkhidmatan kesihatan. Antara sebab utamanya ialah pertama, mengelakkan kesilapan pesakit iaitu wrong patient error, memastikan darah diambil daripada pesakit yang betul dan tidak tertukar dengan pesakit lain. Yang keduanya, menjamin ketepatan keputusan ujian. Sampel darah yang dilabel dengan identiti betul memastikan keputusan ujian adalah tepat dan boleh digunakan untuk diagnosis serta rawatan pesakit tersebut. Yang ketiganya, mencegah kesilapan rawatan iaitu dengan keputusan ujian yang salah mengakibatkan kesilapan identiti boleh menyebabkan rawatan atau ubat yang tidak sesuai diberikan. Yang keempatnya, mengetahui iaitu latar belakang perubatan pesakit, contohnya sejarah alahan, gangguan pembekuan darah, penyakit kronik atau status puasa yang boleh menjejaskan prosedur dan keselamatan pesakit. Dan yang kelimanya, mematuhi etika atau standard perkhidmatan kesihatan. Pengesahan identiti adalah sebahagian daripada prosedur operasi standard itu SOP, International Patient Safety Gold 1 dan tanggungjawab profesional petugas kesihatan. Dan yang keenamnya, melindungi keselamatan dan hak pesakit. Pesakit berhak menerima rawatan yang betul, selamat dan berasaskan maklumat yang tepat. Kesimpulannya, pengesahan identiti dan latar belakang pesakit adalah langkah kritikal untuk mengelakkan kesilapan, menjamin keselamatan dan memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan. Seperti kelasimannya, sebelum prosedur pengambilan darah dijalankan, petugas kesihatan bertanggungjawab untuk memberikan penerangan dengan jelas kepada pesakit atau penderma darah mengenai tujuan prosedur, proses pengambilan darah, jumlah darah yang akan diambil, serta kemungkinan risiko atau ketidakselesaan yang mungkin dialami. Pada pesakit, penderma darah juga perlu dimaklumkan tentang sebarang persediaan yang diperlukan sebelum prosedur dan langkah penjagaan selepas prosedur dijalankan. Selain itu, pesakit atau penderma mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan lanjut, memberikan persetujuan secara sukarela serta dijamin kerahsiaan maklumat peribadi dan keputusan ujian. Penerangan lengkap dan jelas adalah penting bagi memastikan keselamatan, keselesaan dan kerjasama pesakit atau penderma sepanjang prosedur flebotomi. Semasa atau selepas prosedur flebotomi, iaitu pengambilan darah, kebiasaannya ia selamat. Namun, beberapa komplikasi ringan hingga jarang berlaku boleh terjadi. Antara komplikasi tersebut ialah sakit atau ketidakselesaan di tempat cucukan, iaitu berlaku akibat kemasukan jarum ke dalam vein. Kedua, lebam atau hematoma disebabkan kebocoran darah ke tisu sekeliling jika vein cedera atau tekanan tidak mencukupi selepas prosedur. Ketiga, pendarahan berpanjangan. Lebih berisiko pada pesakit yang mengambil ubat pencair darah atau mempunyai gangguan pembekuan darah.
Kemudian ada juga pening, loya atau pengsan, iaitu vasovagal syncope. Biasanya berlaku akibat ketakutan, kesakitan atau kehilangan darah walaupun dalam jumlah kecil. Kemudian jangkitan di tempat cucukan, ini jarang berlaku tetapi boleh terjadi jika teknik aseptik tidak dipatuhi. Keenam, keradangan vena atau phlebitis. Ven menjadi merah, sakit dan bengkak selepas prosedur. Ketujuh, kerosakan saraf. Ini sangat jarang tetapi boleh menyebabkan rasa kebas atau kesemutan. Dan last sekali, reaksi alahan terhadap bahan seperti antiseptik atau plaster. Kebanyakan komplikasi flebotomi ini adalah ringan dan sementara serta boleh dicegah dengan teknik yang betul. Pemantauan pesakit dan penjagaan selepas prosedur yang baik. Jika simptom berlarutan atau teruk, pesakit perlu mendapatkan rawatan lanjut dengan segera. Pihak Perkhidmatan Flebotomi Tabung Darah amat mengalu-alukan orang ramai agar terus mengamalkan budaya menderma darah secara sukarela dan berkala, iaitu minimum setiap 2 bulan, tertakluk kepada keadaan kesihatan penderma darah tersebut. Sokongan dan kerjasama yang berterusan daripada masyarakat amat penting dalam memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi bagi memenuhi keperluan pesakit yang memerlukan.